Okey guys, kepada korang yang nak cari barang-barang carbon fiber ataupun epoxy ke apa segala jenis barang tentang carbon fiber, korang tengok link dekat description, saya ada sediakan link Shopee. Okey, jom. Okay guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum semua. Okay, video ni kita nak sambung part 1 tadi pasal carbon Kevlar ni, carbon honeycomb Kevlar ni. Ni kita nak sambung part 2 pula. Ni dia dah kering, dah epoxy base coat tu dah kering sepenuhnya. So kita nak masuk lapisan atas ni lah, lapisan 1. Lapisan pertama. Okay, untuk lapisan pertama ni penting untuk Kevlar yang saya nak bagi tahu korang. Epoxy ni bila kita dah bancuh, kita akan campur dengan 2K thinner. 2K thinner ni korang boleh dapatkan kat kedai jual cat lah, ataupun korang nak pakai thinner biasa pun boleh juga. Beza 2K thinner dengan thinner yang biasa jual kat kedai runcit tu, dalam botol kaca tu kan, beza dia yang ni dia cepat mencair, macam mana dia cepat mencair lah gitu, sebab dia fungsi dia untuk cairkan cat ataupun apa-apa lah. Jadi yang ni dia lagi cepat lah 2K ni berbanding dengan thinner tu dia sejuk, yang ni thinner ni dia panas. So epoxy ni dia senang jadi cair. Okey, jom kita bancuh epoxy untuk lapisan pertama. Okey, nisbah 2:1 macam biasa. Saya tak pakai pengukur, saya main agak-agak je. Sebab dah biasa saya pakai cawan plastik ni, so saya main agak-agak je lah, nampak tu atas dia tu hardener, yang bawah dia tu epoxy resin lah. Okey, ni kita dah bancuh epoxy. Kita kacau dulu bagi dia sebati kan. Kita kacau dulu supaya dia berbuih. Okey, epoxy ni kan, kalau dia macam fresh, dia baru, dia senang sangat sebati. Kalau epoxy tu dia punya hardener dah expired ke dah masuk angin, dia susah sangat nak sebati. Okey, ni kita dah bancuh epoxy dengan hardener dia. Kita masukkan thinner sikit. Okey, sikit je. Tu kacau lagi sampai kita kacau tu rasa epoxy ni lembut je. Dia ringan. Macam tu. Cuma bila kita campur 2K thinner ni, dia agak lembut sikit lah dia punya material epoxy ni. So senang lah untuk diserap masuk dalam kain. Sekarang masalah Kevlar ni, kalau dia berbelak, masalahnya sekarang dia epoxy yang lapisan pertama ni ada yang masuk dalam kain, ada yang tak masuk, sekadar kat luar, sebab dia pekat, dia tak boleh nak masuk serap. So kita masukkan 2K thinner dalam epoxy, dia jadi cair sikit epoxy ni, so dia boleh serap masuk dalam kain lah. So nanti bila dah siap, seminggu lepas tu ke apa, dia cantik lah, dia sekata je kan, dia tak berbelak. Okey, ni dah bancuh jom kita sapu. Ni saya nak kena letak, kotor pula. Sebab saya pakai berus yang besar, tak muat pula nak masuk. Okey, kita sapu lapisan pertama. Ni untuk serapkan kain saja, bukan untuk tebalkan dia, bukan. Sapu dulu. Nampak dia terus serap masuk dalam kain. Jangan letak banyak lah thinner, takut nanti dia tak nak kering. Thinner kalau terlampau banyak, dia boleh cairkan base coat tu tadi, yang tadi yang part pertama yang kita buat tadi kan. Kalau thinner terlampau banyak, nanti yang base coat ni dia cair.
So kita agak-agak je. Sapu biar korang tengok benang tu dia basah lah. Jangan sampai ada yang tak basah. Yang tak basah tu yang kadang-kadang jadi berbelak bila dia dah kering. Kalau untuk karbon hitam, karbon twill hitam tu kan, kalau korang nak pakai thinner pun boleh juga. Sebelum ni pun saya ada juga pakai, tapi saya sayang epoxy sebab bila kita pakai thinner ni, epoxy ni jadi cair. So bila kita masuk kat apply lapisan pertama, kedua, ketiga tu kan, dia banyak menitik daripada melekat. So jangan-jangan saya pakai thinner dalam epoxy. Kalau kita untuk karbon Kevlar bolehlah untuk lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga dah tak payah dah. Untuk lapisan pertama je, supaya dia serap, serap kain. Sebab Kevlar ni dia berwarna kan, warna hijau, hijau kuning macam ni. So bila ada yang tak kena kain, dia jadi berbelak. Okay, kita sapu dulu base coat. Pastikan dia betul-betul basah kain. Kevlar ni memang agak rumit sikit lah. Sebab nanti bila dah siap, kita tengok mula-mula cantik. Bila dia dah kena matahari dalam 3-4 hari macam tu, dia berbelak. Biasa terjadi lah macam ni. Ni kita nak elakkan dia berbelak je. Kalau kalau tak nak pakai thinner tadi pun tak ada masalah, tapi korang betul-betul kena pastikan dia basah lah. Sebab kita kadang-kadang kita tengok dia macam dah basah, tapi sebenarnya dia belum kena lagi kain tu, dia belum serap. Tengok macam dah serap tapi tak serap. Itu yang problem nanti dah siap. Okey, untuk setiap layer ni saya biarkan sejam untuk dia resap dulu, baru saya sapu layer kedua. Sama juga layer ketiga, biarkan sejam, lepas tu baru masuk layer ketiga. Setiap sejam lah, saya tak tunggu dia betul-betul kering lah. Okay, Kevlar ni sebenarnya warna apa? Okay, Kevlar ni sebenarnya dia macam warna coklat hijau macam tu. Dia bukan warna hijau macam gini. Bila dia betul-betul kering, dia akan jadi warna hijau coklat. Dia mula-mula siap memang dia warna hijau, tapi lama-lama dia dah kena matahari, memang dia akan jadi coklat sikit. Kevlar memang macam tu. Sebelum kena matahari lah, dia jadi hijau. Bila dah kena matahari, seminggu lepas tu confirm dia akan jadi coklat ni. Okey, dah siap. Korang tengok dia sekata, dia tak ada macam ada benang yang tak kena epoxy. Dia nampak macam basah semua. Kalau boleh korang pakai 2K thinner lah, jangan pakai thinner biasa. Sebab thinner biasa ni dia susah meresap juga. Sebab dia tak berapa kuat lah. Kalau 2K thinner ni biasa gunakan dalam cat, so dia kuat sikit lah berbanding thinner biasa. Okey, dah siap. Kita biarkan 1 jam, lepas tu kita masuk layer kedua, lepas tu biarkan lagi 1 jam, baru kita masuk layer ketiga. Okey, kita biarkan dulu.
Okey guys, kita dah siap pasang. Kita dah siap lika tadi, dah siap gosok semua. Okey, ni dah dihasil dia. Saya guna paku ni, paku dia balik paku asal helmet ni lah. Sebab elok lagi paku dia. Kepada korang yang nak buat helmet, kalau nak cari paku, dalam Shopee pun ada. Okey guys, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di next video.